السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Muslimin muslimat, sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah taala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita, dan mudah-mudahan Allah sentiasa golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ke-191 daripada surah Ali Imran. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Yang bermaksud iaitu orang-orang yang menyebut dan mengingati Allah semasa mereka berdiri dan duduk dan semasa mereka berbaring mengiring, dan mereka pula memikirkan tentang kejadian langit dan bumi sambil berkata, Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menjadikan benda-benda ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari azab api neraka. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, semalam saya tidak selesai menjelaskan tentang suatu riwayat yang menyatakan tentang kelebihan ayat ataupun 10 ayat terakhir daripada surah Ali Imran ini, yang mana Nabi SAW dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Mardawayh daripada Atha, beliau berkata, aku bersama-sama Ibn Umar dan Ubaid Ibn Umair pergi bertemu dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, lalu kami masuk bertemu dengan beliau dalam keadaan ada hijab di antara kami dengannya. Lalu Ibnu Umar bertanyakan kepada Aisyah, beritahulah kepada kami tentang perkara yang paling mengkagumkan kamu yang kamu lihat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Aisyah menangis seraya berkata, semua perkara yang baginda lakukan adalah penuh dengan keajaiban. Pernah suatu malam baginda datang kepadaku ketika malam giliranku, sehingga bertemu kami bersentuhan. Lalu baginda berkata, wahai Aisyah, bolehkah engkau biarkan aku atau berikan aku keizinan untuk aku beribadah kepada Tuhanku? Lalu Aisyah berkata, aku berkata, demi Allah, sesungguhnya aku sangat suka untuk berada di sampingmu, dan aku juga suka engkau beribadah kepada Tuhanmu. Lalu baginda Nabi SAW pergi menuju ke Qirbah, lalu mengambil wuduk, dan baginda tidak membazir atau tidak memperbanyakkan air yang dicurahkan. Kemudian baginda bersolat, lalu menangis dalam solatnya sehingga basah janggut baginda. Kemudian baginda sujud, lalu menangis lagi sehingga basah bumi ataupun tikar ataupun lantai. Kemudian baginda mengiring di atas lambungnya sambil menangis sehingga datang Sayyidina Bilal untuk membawa Nabi ataupun untuk memberitahu Nabi tentang telah masuknya waktu subuh. Lalu Aisyah berkata, Bilal mengatakan, wahai Rasulullah, apakah yang menyebabkan Tuan menangis?
sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah mengampunkan apa yang telah lalu dan apa yang akan datang bagi Tuhan. Lalu baginda bersabda, wahai Bilal, apakah yang boleh menghalang aku daripada aku menangis? Kerana Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat ini yang berbunyi inna fi khalqis samawati wal ard, sehinggalah ke akhir surah. Kemudian baginda bersabda lagi, wailun, celakalah bagi orang yang membacanya tetapi tidak memikirkan isi kandungannya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kemudiannya Allah Subhanahu wa taala memperihalkan dan memperincikan sifat-sifat golongan ulul albab yang dimaksudkan di dalam ayat yang ke-190 itu. Dengan ayat 191 ini, kemudiannya Allah Subhanahu wa taala memperihalkan sifat-sifat ulul albab yang telah disebut di dalam ayat 190. Di dalam ayat 191 ini dengan menyatakan bahawa golongan ulul albab ini ialah alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, iaitu mereka yang antara sifat-sifat mereka ialah mereka yadhkuruna Allah, mereka sentiasa berzikir mengingati Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan rasa keagungan Allah di dalam hati-hati mereka, memperbanyakkan tasbih dan tamjid dengan lidah-lidah mereka, dan mereka sentiasa dalam keadaan demikian dalam segala hal ehwal mereka. Dan mereka itu pula berzikir atau sentiasa ingat pada Allah Subhanahu wa taala tatkala mereka dalam keadaan berdiri maupun dalam keadaan duduk, bahkan dalam keadaan berbaring sekalipun mereka tetap dalam keadaan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Maka di samping itu mereka juga mengingati Allah dengan sepenuh hati mereka, tidak hanya dengan lidah mereka, tetapi sentiasa ingat kepada Allah dalam apa juga keadaan mereka dengan hati dan lidah mereka. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala menyifatkan lagi ulul albab dengan firman-Nya, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Bermaksud satu lagi sifat orang-orang yang disebut sebagai ulul albab itu, selain daripada mereka mengingati Allah atau memperbanyakkan ingatan terhadap Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak hanya dengan begitu sahaja, bahkan mereka menambah selain daripada mengingati Allah, mereka menambahnya lagi dengan at-tadabbur wa tafakkur, memikirkan dan mengkaji tentang kejadian yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kejadian Allah, penciptaan Allah pada langit dan bumi, dan apa jua yang telah Allah Subhanahu wa taala perlihatkan dengan keindahan dan kecanggihan penciptaan, yang mana semua itu akan meresap masuk ke dalam hati mereka sehingga diterjemahkan dalam bentuk keimanan yang mendalam, dalam bentuk kepatuhan yang sebenar-benarnya, ketundukan dan pengakuan yang sempurna tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala dan juga keagungan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sudah menjadi suatu sifat orang-orang yang mulia dalam kalangan manusia bahawa mereka sentiasa bertafakur. Bertafakur membawa maksud berfikir dengan sedalam-dalamnya, berfikir dengan semasak-masaknya, bermaksud suatu pengkajian, suatu penyelidikan, suatu kefahaman yang terhasil daripada suatu penelitian yang mendalam tentang penciptaan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, keajaiban-keajaibannya, kecanggihan-kecanggihannya dan keanehan yang pelbagai yang tidak mungkin dapat digarap semuanya oleh manusia, tetapi itu sudah memadai untuk menunjukkan dan membuktikan kepada ulul albab ini betapa sempurnanya kuasa Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah pasti dengan itu, dengan kita meneliti segala bentuk penciptaan, kecanggihan penciptaan Allah Subhanahu wa taala pada langit dan bumi, pada segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi, kita yakin dan ulul albab sentiasa yakin bahawa bagi makhluk, bagi kejadian yang secanggih ini,
sehebat ini adanya Allah yang maha berkuasa, yang maha mentadbir dengan penuh kebijaksanaan. Maka ini membuktikan bahawa tanda-tanda kebesaran Allah itu pasti dapat dilihat oleh ulul albab pada semua yang dapat dilihat dan dikaji, sama ada di langit maupun di bumi. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Para ulama telah menyebut banyak kata-kata ataupun pesanan-pesanan yang membawa kepada kebaikan, iaitu mengajak manusia kepada suatu bentuk pemikiran yang sempurna, pemikiran yang sejahtera, iaitu dengan bertadabbur, dengan merenung sedalam-dalamnya keajaiban penciptaan Allah. Seorang yang bernama Sulaiman Ad-Darani mengatakan bahawa sesungguhnya aku keluar daripada rumahku dan tidak ada sesuatu yang dapat kulihat melainkan aku dapat melihat nikmat Allah padanya, dan aku dapat melihat bagiku adanya pengajaran pada perkara yang kulihat tadi. Berkata Imam Al-Hasan Al-Basri, berfikir sejenak itu lebih baik daripada bangun sekalian atau sepanjang malam. Berkata Al-Fakhruddin Ar-Razi, dalil-dalil tauhid itu terkumpul pada dua bahagian, iaitu dalil pada al-afaq, dalailul afaq, iaitu dalil-dalil pada angkasa raya atau pada penciptaan Allah di langit, wa dalailul anfus, dalil-dalil yang ada pada diri-diri manusia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyelar golongan yang melihat pelbagai pengajaran tetapi tidak mengambil pengajaran, melihat pelbagai perkara yang boleh diambil pelajaran dan teladan tetapi tidak mengambilnya dan tidak berfikir langsung tentangnya. Maka Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ka'ayyim min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Dalam surah Yusuf ayat yang ke-105 dan 106 yang bermaksud, dan berapa banyak tanda-tanda kekuasaan Allah di langit dan di bumi yang mereka menyaksikannya berulang-ulang semasa mereka pergi dan datang, sedang mereka tidak juga menghiraukan dan memikirkannya. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah, kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan mereka mempersekutukannya juga dengan yang lain. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudiannya Allah memperihalkan tentang faedah-faedah, kebaikan-kebaikan hasil daripada zikir dan fikir, hasil daripada aktiviti mengingati Allah Subhanahu wa taala dan memikirkan tentang penciptaan Allah di langit dan di bumi. Lalu Allah berfirman, Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adzaban nar. Bermaksud golongan ulul albab ini, setelah mereka memperakui dengan hati mereka dan lidah mereka tentang kebesaran Allah, lalu hati mereka tunduk kepada kebenaran dan lidah mereka menuturkan kebenaran itu dengan kata-kata yang baik, dan akal mereka berfikir tentang keajaiban penciptaan Allah dengan pemikiran yang sejahtera, lalu mereka merasakan dengan sepenuh hati akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan mereka merasakannya dengan sepenuh hati dan jiwa raga mereka, lalu mereka memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang disebutkan Allah di dalam ayat ini, wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau tidak menciptakan langit dan bumi yang hebat ini sia-sia, ataupun tidak menciptakannya dengan atau tanpa sebarang hikmah dan kebijaksanaan, atau Engkau tidak menciptakan langit dan bumi ini tanpa sebarang maslahah dan kepentingan. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Kami sucikan Engkau ya Allah dengan penyucian yang sempurna daripada apa jua yang tidak layak bagimu sebagai Tuhan. Faqina adzaban nar, maka lindungilah kami ya Allah daripada azab api neraka. Bermaksud berilah kepada kami taufik
dalam beramal dengan amalan yang mendatangkan ridhamu dan menjauhkan kami daripada api neraka-Mu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Begitulah hebatnya golongan ulul albab ini, yang mana mereka adalah golongan yang sentiasa memenuhkan kehidupan mereka dengan zikir dan fikir, dengan mengingati Allah dalam setiap keadaan, setiap hal ehwal kehidupan mereka. Dan mereka sentiasa menjadi umat yang mengambil pengajaran daripada apa jua yang berlaku di sekeliling mereka, di langit dan di bumi, dan apa jua yang berlaku pada alam ini akhirnya akan menjadikan mereka golongan yang akan merasai betapa hebatnya Allah, betapa Allah Subhanahu wa taala itu satu-satunya Tuhan yang tunggal, yang tidak bersifat melainkan dengan sifat-sifat yang sempurna. Lalu mereka merasakan hanya Allah sahajalah yang berhak untuk ditujukan segala pengibadatan, permohonan agar dijauhkan daripada sebarang perkara yang tidak diingini, khasnya neraka Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.